Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton siaran kegemaran anda Didik TV KPM dan nama saya Hanif Sean. Hari ini anda bersama saya, sama-sama kita dalam slot Sukses SPM 2022 dan mata pelajaran yang kita akan belajar sama-sama hari ini sebenarnya sangat menarik, iaitu reka bentuk grafik digital. Mesti dah tak sabar-sabar nak belajar kan? Sebelum tu mesti kita nak kenal dengan guru penyampai kita. Kalau nak tahu siapa, jom sama-sama kita tonton profil beliau. Ya, sama-sama kita sudah pun tonton siapakah guru kita hari ini, iaitu Cikgu Halim. Assalamualaikum Cikgu Halim. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu nampak sigap bergaya hari ini. Terima kasih Hanif. Gitu juga Hanif. Terima kasih Cikgu. Cikgu, bersama kita hari ini kita ada juga jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Zubaidah. Assalamualaikum Cikgu Zubaidah. Cikgu Zubaidah, apa khabar hari ini? Nampak begitu bersemangat Cikgu Zubaidah kita hari ini ya. Baiklah Cikgu Halim, sebenarnya kan saya rasa topik mata pelajaran kita hari ini sangat menarik, iaitu reka bentuk grafik digital. Dan ramai murid yang minat ni tahu, dan ada 4 murid bersama kita hari ini. Boleh saya dapatkan tolongan Cikgu Halim untuk memperkenalkan murid-murid kita dalam talian? Baiklah, saya perkenalkan yang pertama Nurul Afifah binti Zulkifli. Afifah. Hai Afifah. Okey, dan murid di Google Meet kita yang kedua ialah Nur Suhana binti Muhammad Aidil Azhar. Yang mana Suhana? Boleh lambai? Dan murid kita yang ketiga Radwa Natasha. Hai Radwa. Dan murid kita yang keempat Farha Adhana. Itu dia Cikgu, keempat-empat murid kita di atas talian yang begitu bersemangat. Saya rasa mereka nak belajar. Cikgu, boleh perkenalkan apakah topik kita hari ini? Baiklah Hanif, saya teruskan. Silakan. Okey, jadi topik kita pada hari ini iaitu penghasilan karya grafik digital. Okey, jadi saya akan kupaskan topik identiti korporat. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah definisi identiti korporat. Okey, murid-murid, masih ingat tak lagi apa yang kita belajar di dalam topik identiti korporat? Boleh saya minta murid di Google Meet untuk memberikan respon? Silakan. Silakan Afifah. Afifah nak kena buka mic Afifah. Identiti korporat ialah contohnya cawan, buku, sampul surat, pen, cenderahati, kad perniagaan, kepala surat. Okey, terima kasih Afifah. Okey, kita lihat apakah definisi identiti korporat. Okey, murid-murid semua, identiti korporat ialah elemen visual yang dipilih bagi mewakili sesebuah syarikat secara menyeluruh. Okey, jadi dia ialah tanda pengenalan kepada jenama produk dan juga pengenalan bagi sesebuah syarikat ataupun organisasi. Jadi identiti korporat juga boleh dikenali melalui logo, slogan syarikat atau rekaan label pembungkusan produk. Seperti gambar rajah yang cikgu sertakan. Penggunaan di cawan, di kepala surat, kad perniagaan. Jadi kita lihat mereka menggunakan logo yang sama, identiti yang sama supaya mudah dikenali oleh audien lah. Okey, seterusnya kita nak lihat pula apakah definisi logo. Dalam identiti korporat, logo ialah tanda pengenalan identiti syarikat, kelab dan persatuan atau organisasi yang direka bentuk agar mudah dikenali oleh audien. Baiklah murid-murid dan Hanif, kita lihat apakah yang ada di dalam sesebuah logo. Jadi rekaan logo ni mestilah menunjukkan matlamat, konsep dan tema yang disasarkan oleh syarikat ataupun organisasi lah. Rekaan logo juga perlu untuk membezakan keunikan sesebuah syarikat
supaya mudah dikenali oleh audien. Dan amat penting dalam mengekalkan identiti korporat di mata audien menerusi logo, warna dan nama syarikat. Contoh cikgu berikan di sini Didik TV KPM. Jadi apabila audien melihat logo ini, jadi mereka sudah tahu bahawa ini adalah Didik TV KPM. Okey, walaupun logo ni berada di tempat-tempat yang berbeza. Begitu juga ada syarikat-syarikat menggunakan warna yang sama. Mereka akan mengekalkan warna tersebut di mana-mana, sama ada pada bangunan syarikat, pada kenderaan syarikat. Okey, jadi ini adalah kepentingan logo dalam sesebuah identiti syarikat lah. Baik, saya rasa sangat menarik tu cikgu. Maka warna itu seperti cikgu katakan boleh melambangkan identiti korporat, dan kalau kita sebagai seorang audien di situ, kita boleh kaitkan ya cikgu, warna itu dengan saya ingat warna ni ialah syarikat ni. Seperti itu ya cikgu? Betul Adib. Ya. Sekarang ni kita boleh lihat contohnya TV3, kita dah tahu warna TV3, logo TV3 itu sendiri kan. Jadi di mana-mana kita jumpa, kita dah mengetahui ini adalah organisasi dan apakah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Baik, saya setuju cikgu. Saya rasa itu sangat menarik. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Saya pasti banyak lagi yang Cikgu Halim akan kongsi. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Topiknya begitu menarik iaitu identiti korporat. Penting tu kan? Bersama saya ialah Cikgu Halim. Cikgu Halim akan ceritakan lebih lanjut mengenai identiti korporat ni cikgu. Baiklah Hanif, terima kasih. Silakan cikgu. Okey, baik. Jadi kita nak lihat apakah kepentingan logo dalam sesebuah identiti korporat. Okey, mungkin kita boleh minta murid di Google Meet untuk memberi sedikit pandangan. Okey, silakan Radwa. Identiti korporat, kepentingan logo ialah menarik perhatian audiens. Okey, terima kasih Radwa. Okey, itu adalah salah satu kepentingan identiti korporat lah, menarik perhatian. Tujuan logo memang untuk menarik perhatian audiens supaya audiens cepat ataupun mudah mengenal pasti apakah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah organisasi lah. Kemudian kalau kita lihat di dalam slide cikgu ini, kepentingan yang seterusnya adalah memberi tanggapan awal, tanggapan yang positif kepada audiens yang melihat logo bagi identiti sebuah organisasi. Kemudian ianya juga asas kepada identiti ataupun jenama syarikat. Dan logo ini juga lebih mudah diingati oleh audien lah. Okay, dan untuk mengenali produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okay, jadi apabila audien kita melihat kepada logo ini, mereka tahu apakah keunikan yang ditawarkan oleh sesebuah organisasi lah. Dan ianya sudah pasti dapat meyakinkan audien dan dapat mengekalkan kesetiaan mereka. Okey, saya teruskan. Baiklah. Okey, kepada jenis logo yang terdapat dalam identiti korporat. Terdapat 3 jenis logo iaitu pictorial marks, word marks dan combination. Baiklah, murid-murid. Okey. Saya nak dapatkan pandangan daripada murid yang berada bersama kita di Google Meet. Silakan Afifah. Okey, Afifah. Okey, Afifah lihat rajah yang saya berikan di sebelah tu. Okey, logo PNB, Permodalan Nasional Berhad. Itu logo jenis apa ya, Afifah? Jenis logo wordmarks. Wordmarks. Okey. Baiklah, seterusnya Farha. Logo yang kedua, Farha. Ya, saya rasa Farha sudah bercakap tapi kita tak dengar. Farha dah buka mic. Ya. Versi Malaysia menggunakan combination. Okey, versi Malaysia menggunakan logo jenis combination. Dan logo yang terakhir, silakan Radwa. Menggunakan pictorial mark. Pictorial mark. Okey, Radwa. Kenapa kamu kelaskan logo yang ketiga itu ialah pictorial mark?
Sebab dia menggunakan ikon saja. Ikon saja. Terima kasih Radwa. Semuanya dapat menjawab dengan baik. Okey, baiklah. Pictorial marks adalah logo yang menggunakan ikon sahaja. Ikon sahaja ataupun simbol. Dan wordmark pula ialah logo yang menggunakan font sahaja. Itu adalah kata kuncinya lah. Dan combination logo yang menggunakan kedua-duanya iaitu ikon dan juga font. Okey, baiklah. Kita beralih kepada soalan contoh identiti korporat soalan bahagian A. Kita lihat soalan yang pertama. Jadual 1 merupakan sebahagian pernyataan kepentingan logo dalam identiti korporat. Berdasarkan pernyataan tersebut, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, pernyataan meyakinkan pelanggan, mengurangkan kos jualan produk, meningkatkan motivasi pekerja sesebuah syarikat, mengekalkan ingatan jenama perniagaan kepada pelanggan, memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan. Jadi soalan ini membawa 5 markah lah, ya. Hanif dan murid-murid. Ya, cikgu. Jadi siapa yang nak cuba menjawab? Silakan murid-murid di Google Meet. Murid-murid di rumah pun boleh menjawab, cuba menjawab. Okey, murid di Google Meet. Okey, silakan Suhana. Apakah jawapan Suhana? Meyakinkan pelanggan adalah betul, mengurangkan kos jualan produk adalah salah, meningkatkan motivasi pekerja sesebuah syarikat salah, mengekalkan ingatan jenama peniaga kepada pelanggan betul, memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan betul. Dengan yakin. Okey, ini adalah jawapan Suhana. Baiklah, kita semak jawapan Suhana. Adakah Suhana dapat menjawab dengan betul? Okey, baiklah Okey, kita lihat kepada jawapan meyakinkan pelanggan. Okey, betul. Okey, mengurangkan kos jualan produk salah. Okey, kita tahu bahawa logo tidak dapat mengurangkan kos jualan produk. Okey, kemudian meningkatkan motivasi pekerja sesebuah syarikat. Ini lebih bersifat kepada individu itu sendiri. Okey, salah. Mengekalkan ingatan jenama perniagaan kepada pelanggan. Betul. Memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan. Okey, kita dah bincang tadi apakah kepentingan logo. Jadi Suhana dapat menjawab dengan baik. Tahniah Suhana, kamu mendapat 5 markah. Markah penuh ya untuk Suhana di sana. Kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang kedua. Berikut merupakan jadual pernyataan berkaitan logo sebagai identiti korporat. Tuliskan betul bagi pernyataan yang benar dan salah bagi pernyataan yang tidak tepat pada ruang jawapan. Pernyataan tanggapan awal, simbol kemegahan, mudah diingati, menjamin kesetiaan pengguna. Soalan ini 4 markah. Okey, silakan. Siapa yang ingin menjawab soalan ini? Ya, siapa yang ingin cuba? Okey, silakan Radwa. Tanggapan awal betul, simbol kemegahan salah, mudah diingati betul, menjamin kesejahteraan pengguna betul. Okey, kita semak jawapan Radwa yang Radwa berikan tadi. Kita lihat. Kita tengok yang mana yang betul. Okey, tahniah. kita lihat jawapan Radwa semuanya betul. Tanggapan awal adalah betul, simbol kemegahan salah. Ini adalah kurang tepatlah, pernyataan yang kurang tepat. Mudah diingati betul, menjamin kesetiaan pengguna itu juga betul untuk fungsi sebuah logo dalam identiti korporat. Baiklah, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang ketiga, jadual 2 menunjukkan jenis-jenis logo. A, pictorial marks, B, word mark, C, combination. Okey, berdasarkan jadual 2, padankan logo dan jenis logo yang sesuai dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Satu contoh jawapan telah diberikan, iaitu jawapan B. P and B itu telah diberikan. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kamu semua boleh mula cuba menjawab. Okey, siapa murid-murid di Google Meet yang ingin menjawab soalan ini? Okey, Farha. Silakan Farha. Farha, saya rasa mic Farha sekali lagi. Minta maaf. Dia yakin tu cikgu nak cepat jawab. Bagus. Ikon pertama A, ikon kedua C dan ikon ketiga B. Okey, kita semak jawapan Farha tadi ya. Okey. Jadi ikon yang pertama ialah A,
Okey, ikon kedua dah diberikan. Ikon yang ketiga C dan ikon yang terakhir ialah B. Okey, baiklah Radwa. Mengapakah ikon yang pertama itu A, pictorial mark? Kerana dia menggunakan gambar saja. Gunakan gambar saja, ikon saja ya. Baiklah. Gambar panda, beruang panda saja di sana cikgu. Ya, betul. Ini logo World Wildlife Fund lah. Okey, baiklah. WWF. Okey, seterusnya Afifah. Lihat jawapan C untuk combination. Kenapa logo MyK itu ialah jenisnya combination? Sebab dia gabungkan dengan ikon dengan font. Font. Okey, bagus ya. Tahniahlah kerana murid-murid dapat menjawab dengan baik. Maksudnya mereka faham dan dapat membezakan antara jenis-jenis logo iaitu pictorial mark, word mark dan juga combination ya ni. Ya, cikgu saya ingin bertanya, kalau logo yang jenis pictorial mark tu, seperti yang telah dijelaskan, menggunakan ikon ya cikgu. Ya, kata betul. kunci ialah ikon kalau ditukar dengan perkataan seperti menggunakan gambar, adakah itu tepat atau kurang tepat cikgu? Sekiranya menggunakan gambar itu divektorkan ataupun dijadikan art, okey, pun boleh digunakan. Okey, tapi gambar foto tidak jaranglah digunakan untuk sebuah logo lah, untuk pictorial lah, untuk mewakili pictorial mark. Mungkin susah dikenali cikgu Ya, kalau guna betul. gambar yang sebenar. Ya, betul. Dan jika guna word mark pula, cikgu katakan kita menggunakan font. Ya. Dan saya pasti jenis font itu juga boleh melambangkan identiti korporat, identiti organisasi tersebut ya. Ya, betul lah Hanif. Kerana font ni memainkan peranan yang penting. Jadi pemilihan font yang tepat semasa kita mereka bentuk logo adalah sangat penting. Supaya mudah dikenali, mudah diingati. Itu antara perkara yang penting semasa kita mereka bentuk logo. Sebab saya rasa sangat unik juga seperti kita perhatikan di slide ya, ada MyCare dan juga Magic, dan yang saya nampak huruf yang sama di sana seperti M, dan M untuk MyCare mungkin lebih lembut di sana dan Magic nampak lebih tajam di sana cikgu. So inilah penggunaan font untuk melambangkan identiti korporat di sana. Ya, nanti Hanif kita akan kupas apakah proses dalam pengolahan idea semasa mereka bentuk logo. Baik, saya rasa sangat menarik. Dan kita akan berehat sebentar sekarang ya. Kita sekarang sebenarnya sedang belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Saya rasa sangat menarik mengenai identiti korporat, tapi kita akan berehat sebentar. Pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang menonton Didik TV KPM dan sekarang kita sedang dalam slot Sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang sama-sama kita kupas hari ini ialah reka bentuk grafik digital. Topiknya identiti korporat. Begitu menarik kan? Bersama saya ialah Cikgu Halim. Cikgu Halim, saya rasa ini topik yang sangat menarik dan sekarang kita akan masuk dengan lebih lanjut mengenai penghasilan reka bentuk logo. Ya, cikgu. Ya. Baik, saya teruskan Hanif ya. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, kita lihat proses pengolahan idea. Okey, untuk membina ataupun mereka bentuk sebuah logo bagi identiti korporat, kita perlulah melalui proses pengolahan idea. Okey, jadi proses yang pertama ialah kajian lapangan. Apa yang kita lakukan semasa kajian lapangan? Okey, so Hana boleh berikan jawapan apa yang kita lakukan semasa kajian lapangan, so Hana? Yang pertama, kita perlu tentukan matlamat. Yang kedua, dapatkan contoh-contoh. Yang ketiga, sumber inspirasi seperti subjek matter. Dan keempat, ringkas, mudah diingati dan menonjol. Baiklah Suhana, subjek matter tu boleh berikan contoh tak bagaimana subjek matter yang dikatakan subjek matter? Minta maaf suara tak dengar suara. Subjek matter contohnya membuat lakaran-lakaran kecil ke kasar atau komprehensif. Okey, baiklah Suhana. Terima kasih Suhana kerana memberikan respon. Baiklah, kita lihat apa yang berlaku semasa kajian lapangan. Jadi apabila kita diminta untuk mereka bentuk sebuah logo bagi sebuah identiti korporat, okey, baiklah, kita mestilah menentukan matlamat. Biasanya matlamat ni kita perolehi maklumat ini daripada organisasi yang meminta kita mereka bentuk logo mereka lah.
Okey, kemudian dapatkan contoh-contoh lah. Kita mesti melihat contoh-contoh yang sedia ada sebagai sumber ilham kita, dan kita juga mestilah mencari apakah subjek matter yang kita hendak gunakan sebagai idea yang asas lah. Contohnya lah syarikat pembuatan perabot ya Hanif dan murid-murid, kita menggunakan katakan kita ambil ilham daripada kerusi ataupun daripada sofa. Ini adalah subjek matter kita lah. Jadi kita olah daripada subjek matter ini untuk menjadi logo yang lebih menarik lah. Kemudian kita mesti menjadikan mereka bentuk logo itu dengan lebih ringkas, mudah diingati dan mestilah menonjol. Baiklah, jadi langkah yang kedua, proses yang kedua ialah lakaran kecil. Apabila kita dah buat kajian lapangan, kita terus kepada lakaran kecil daripada kita punya idea tadi, inspirasi, sumber ilham tadi, iaitu subjek matter kita. Kita buat lakaran-lakaran kecil, okey, seperti dalam rajah yang saya berikan contoh di dalam slide ya. Okey, kemudian kita lihat kepada lakaran kasar. Proses yang berikutnya ialah lakaran kasar. Setelah kita menghasilkan lakaran kecil, mungkin ada beberapa lakaran kecil, di dalam contoh itu saya berikan 6 lakaran kecil. Jadi kita pilih satu lakaran yang kita rasakan terbaik dan memberi impak yang tinggilah kepada audien. Okey, contohnya Jaya Bakti, bakery yang kita pilih itulah dengan kita punya subjek matter gambar roti lah, seperti roti. Okey. Kemudian daripada lakaran kasar ni kita buat dengan saiz yang lebih besar ya Hanif dan murid-murid semua. Okey, dalam saiz yang lebih besar menyerupai saiz sebenar lah. Okey, kemudian akhir sekali kita akan melakukan lakaran komprehensif. Okey, lakaran komprehensif ni maksudnya kita detailkan. Okey, daripada segi jenis fontnya, bentuk fontnya, okey, dari segi warna yang kita nak gunakan, okey, dan ianya lebih jelas dan menyerupai hasil sebenar lah. Okey. Baik, inilah proses pengolahan idea yang berlaku semasa kita mereka bentuk logo untuk sesebuah identiti korporat. Baiklah, kita lihat soalan contoh bagi tajuk ini. Okey, soalan yang keempat. Rajah 3B menunjukkan logo yang dihasilkan melalui proses pengolahan idea menggunakan sumber ilham atau subjek matter pada rajah 3A. Berikut merupakan langkah proses pengolahan idea yang tidak mengikut urutan. A. Lakaran lengkap cantik dekor berserta dengan teks dan warna. B. Lakaran-lakaran kecil objek rajah 3A. C. Menjalankan kajian berkaitan dengan subjek matter. D. Salinan imej rajah 3A yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Susun langkah kerja proses pengolahan idea mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Jadi ini berbalik kepada topik yang kita bincangkan sebelum ini tadi, proses pengolahan idea. Jadi pelajar perlu menyusun langkah 1 hingga langkah 4. Soalan ini membawa 4 markah lah. Jadi kena perhatikan betul-betul rajah yang diberikan, iaitu rajah 3A subject matter dan hasilnya ialah rajah 3B cantik dekor. Okey, baiklah murid-murid. Saya nak minta murid-murid di Google Meet cuba menjawab. Siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba dapat markah penuh Okey, ni? Nurul Afifah. Silakan Afifah. Langkah 1 C, langkah kedua B, langkah ketiga D dan langkah keempat A. Okey, baiklah. C, B, D, A C, B, D, Betul, A Afifah? ya. Baik, Okey. kita tengok jawapan juga Baik, kita semak jawapan Afifah. Okey, bagus Afifah, tahniah kerana Afifah dapat menjawab dengan baik. Jadi saya ulaslah tentang jawapan yang diberikan oleh Afifah ya. Okey, langkah yang pertama C, menjalankan kajian berkaitan dengan subjek matter. Ini adalah kajian lapangan. Dalam proses pengolahan idea dikenali sebagai kajian lapangan. Okey, yang kedua, langkah kedua ialah B, lakaran kecil objek. Okey, ianya dikenali sebagai lakaran kecil dalam proses pengolahan idea. Dan langkah ketiga D, salinan imej rajah 3A yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Okey, jadi langkah ketiga ini ialah lakaran, merujuk kepada lakaran kasar ya. Okey, seterusnya langkah keempat ialah A, lakaran lengkap cantik dekor berserta dengan teks dan warna. Ini merujuk kepada lakaran komprehensif. Okey, tahniah murid-murid semua.
saya perhatikan pada rajah 3B daripada rajah 3A itu, walaupun kita ada sumber inspirasi seperti kerusi tersebut, tapi dalam logo sebenarnya kita boleh olah dia dengan lebih kreatif ya cikgu. Daripada kerusi yang seperti itu saja tiba-tiba ada seperti ada telinga di atas sana, bentuk warna dia. Sebab itulah kita perlu melalui proses yang kedua, iaitu lakaran-lakaran kecil ini. Di situlah kita mengolah pelbagai bentuk idea untuk mereka bentuk logo ya, Hanif, daripada subjek matter yang asal. Sangat menarik juga di situ. Baiklah Hanif ya. Kita terus kepada soalan yang berikutnya. Berikut ialah jenis logo. Berbalik kepada jenis logo. Pictorial marks, word marks, combination. Padankan jenis logo dengan penyataan tentang logo yang betul dengan menulis pada ruang jawapan. Penyataannya, logo yang menggabungkan penggunaan ikon atau gambar dan font. Yang kedua, logo yang menggunakan ikon atau gambar sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat. Dan yang ketiga, logo yang menggunakan font sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat. Jadi soalan ini 3 markah. Jadi murid-murid di Google Meet, siapa yang ingin cuba menjawab? Farha, silakan Farha. Logo yang menggabungkan pengguna ikon atau gambar dan font ialah combination. Logo yang menggunakan ikon atau gambar sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat ialah pictorial mark. Logo yang menggunakan font sebagai lambang atau tanda pengenalan syarikat ialah word mark. Berbalik kepada jenis logo tadi. Kita semak jawapan Farha. Yang pertama ialah combination. Sama seperti jawapan Farha. Yang kedua ialah pictorial mark. Dan yang ketiga ialah word marks. Jadi bila mereka murid-murid tahu akan kata kunci bagi jenis-jenis logo ini, tiada masalah hanya untuk menjawab soalan ini. Mereka dapat menjawab dengan mudah soalan ini. Logo yang menggabungkan penggunaan ikon atau gambar dan font. Itu adalah combination lah. Dan yang menggunakan ikon sahaja, pictorial mark, dan yang menggunakan font sahaja, word marks. Jadi sangat mudahlah untuk menjawab soalan. Itu kata kunci seperti cikgu katakan. Kalau betul. Gabungan ikon, gambar atau gambar dan font ialah combination. Dengan ikon atau gambar, pictorial marks, picture, gambar, word marks, word perkataan, iaitu menggunakan font sahaja. Betul. Baik, saya rasa mudah ni, ramai yang boleh jawab ni. Kita dapat markah penuh ni cikgu. Boleh dipraktikkan di luar. Apabila kita berjalan di luar, kita lihat pelbagai jenis logo kan. So boleh cuba menjawab mengkelaskan jenis-jenis logo inilah. Baik, saya suka tu juga aplikasi ilmu dalam kehidupan seharian kita. Betul Hanif. Baiklah. Saya pergi ke soalan yang berikutnya. Soalan yang ke-6. Raja Empat merupakan logo sebuah syarikat penerbitan. Kita lihat Raja Empat. Berdasarkan Raja Empat, padankan alatan yang sesuai digunakan dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Jadi murid-murid, lihat Raja Empat, pena pintar, pakar penerbitan anda. Kita lihat kepada Raja Empat. Perhatikan, kemudian lihat kepada alatan. Alatan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Silakan Radwa jawab soalan ini. Alatan pertama C, alatan kedua A, alatan ketiga B, alatan keempat D. Kita lihat jawapan kepada soalan ini. Kita semak jawapan Radwa tadi. Yang pertama C. C itu merupakan rectangular tool lah. Rectangular tool. Kita lihat sebenarnya ada penggunaan kotak berwarna putih di bahagian inilah. Kemudian yang kedua tu ialah line tool. Alatan yang kedua ialah line tool, digunakan di bahagian A. Dan yang ketiga ialah text tool, digunakan untuk menulis perkataan pena pintar dan pakar penerbitan anda. Dan alatan yang keempat ialah ellipse tool, digunakan untuk menghasilkan bulatan di bahagian D lah, bulatan yang besar. Tahniah kerana murid-murid kita dapat menjawab dengan baik. Baik cikgu, saya rasa ini adalah alatan-alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan logo ni cikgu pada aplikasi tertentu di komputer mereka. Di dalam presiden tertentu Baik, saya rasa sangat menarik je. Bolehlah kita guna dan saya rasa banyak macam-macam yang boleh diterokai cikgu dalam aplikasi ni cikgu untuk menghasilkan satu logo yang begitu menarik, kreatif daripada sumber inspirasi atau subject matter. Betul Baik, kita akan berehat sebentar tapi pastikan anda jangan ke mana-mana, mesti nak belajar lagi, ingin menjadi seorang murid yang
cemerlang dalam SPM, maka terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Kita sedang belajar mata pelajaran yang saya rasa sangat menarik, begitu kreatif ya, iaitu reka bentuk grafik digital. Bersama saya ialah Cikgu Halim sebagai cikgu penyampai hari ini. Cikgu, kita sedang bincangkan topik identiti korporat. Ya, betul Hanif. Ya, menarik betul cikgu. Apa lagi yang cikgu ingin kongsi dalam segmen ini? Baik, saya teruskan Hanif. Silakan cikgu. Okey, kita akan lihat langkah penghasilan logo menggunakan Presian. Tadi kita dah melalui proses pengolahan idea ya, Hanif. Kita belum lagi melibatkan Presian. Jadi kali ni kita dah melibatkan Presian untuk menghasilkan logo, sebab sekarang ni sekiranya kita nak menghasilkan identiti korporat, memang kita memerlukan sesebuah Presian. Okey, kita nak digitalkan reka bentuk yang kita hasilkan tadi secara kasar lah di atas kertas. Okey, baiklah langkah yang pertama, kita imbas lakaran komprehensif. Masih ingat proses pengolahan idea tadi? Jadi langkah yang keempat kita tadi ialah lakaran komprehensif. Lakaran komprehensif. Okay. Langkah yang pertama ialah kajian lapangan. Kajian yang lapangan. Kedua, lakaran kecil. Ya, betul Hanif. Kemudian yang ketiga, lakaran kasar. Saya kena tutup mata baru boleh ingat ni. Yang ketiga, lakaran kasar. Yang keempat, lakaran komprehensif, di mana kita boleh masukkan warna perincian kepada hasil karya kita tadi, cikgu. Betul Hanif. Okey, baguslah Hanif ni kalau jadi anak murid saya. Okey. Baiklah Jadi Hanif, selepas itu kita akan masuk kepada penghasilan logo menggunakan Presian Jadi yang pertama, mengimbaskan lakaran komprehensif tadi, kita imbas balik, kemudian kita menentukan Presian grafik. Okey, Presian apa yang kita nak gunakan? Ada banyak Presian di pasaran, kita boleh tentukan Presian yang paling sesuai untuk kita gunakan. Tentulah Presian yang kita mahir, jadi lebih senang kita untuk mereka bentuk ataupun mendigitalkan kita punya reka bentuk logo tadi. Okey, kemudian membuat tetapan saiz logo. Ini penting jadi kita contohnya kita nak buat cetakan saiz yang bagaimana. Jadi kita tentukan semasa kita menghasilkan di dalam Presian, kita tentukan saiz yang sesuai. Okey, baiklah, kemudian kita membuat tetapan jenis tulisan, saiz dan warna font yang kita nak gunakan. Okey, apakah jenis tulisan yang kita nak gunakan? Okey, apakah warna yang sesuai? Okey, dan juga mestilah mengikut matlamat dan tema yang kita telah tetapkan di awal tadilah. Okey, dan akhir sekali jangan lupa kita mesti simpan hasil karya kita. Okey, jangan tak simpan. Kalau tak simpan nanti adalah murid-murid yang cakap, cikgu, lakaran saya hilang. Okey, dah buat penat-penat kan, hilang. Okey. Seperti tak sempat nak save. Okey, jadi kita selalu ingatkan, kita pertama sekali kita mestilah sediakan fail itu awal-awal lah, save kan. Saya setuju, cikgu. Jadi berdasarkan rekan logo yang dihasilkan, identiti korporat syarikat lebih mudah dikenali oleh audien menerusi kad perniagaan, kepala surat, sampul surat dan pembungkusan produk. Okey, jadi kita dah lihat dalam kehidupan kita seharian, contohnya kita mendapat surat daripada bank. Jadi bila kita terima sampul surat tu, kita dah tahu, okey, oh ini daripada bank. Betul tak ni? Betul. Alhamdulillah dividen anda besar tahun ni. Ya. Ada juga sampul surat menurut memberi logo, katakan Kementerian Pelajaran Malaysia, logo Urusan Seri Paduka Baginda. Jadi kita dah tahu ini merujuk kepada identiti korporat sesuatu organisasi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat contoh soalan bagi bahagian inilah. Okey, yang pertama, Rajah 12A menunjukkan satu proses pengolahan idea reka bentuk grafik jenis logo produk makanan berasaskan buah strawberry. Rajah 12B adalah hasil akhir logo mengikut sumber ilham subject matter. Okey, kita lihat Rajah 12A dan juga Rajah 12B. Okey, nyatakan soalan A, nyatakan 4 langkah pengolahan idea penghasilan rekaan logo seperti Rajah 12B. 4 markah. Jadi murid-murid, lihat kata kunci 4 langkah pengolahan idea untuk menjawab soalan ini. Saya rasa murid-murid boleh menjawablah. Jadi soalan di bahagian ini biasanya Hanif kita ada pecahan lah, mungkin pecahan A dan B lah, ataupun mungkin lebih daripada itu.
Harus dalam turutan yang betul ke cikgu? 4 langkah pengolahan Ya, idea ni? sepatutnya murid dapat menyenaraikan mengikut urutan lah, lebih baik lah. Okey. Baiklah, kita lihat soalan 1B. Okey, soalan 1B meminta murid berdasarkan darjah 12B bina lakaran kasar logo kombinasi, combination logo yang sesuai dan menepati tema. Okey, kita pergi semula kepada soalan 1A tadi dan saya persilakan murid-murid di Google Meet untuk cuba menjawab. Siapa yang nak cuba jawab? Suhana ya cikgu? Ya, Suhana. Silakan Suhana. Yang pertama perlu membuat kajian lapangan. Yang kedua perlu membuat lakaran kecil. Yang ketiga perlu membuat lakaran kasar. Dan yang keempat perlu membuat lakaran komprehensif. Okey, tadi Abang Hanif dah ulang kan? Okey, proses pengolahan idea. Okey. Jadi nampaknya mudah untuk diingati. Kita semak Okey, kita semak jawapan Suhana. Okey, Suhana dapat menjawab dengan baiklah. Okey, kalau di dalam pentafsiran insya-Allah dapat markah yang baik juga. Okey, kajian lapangan, lakaran kecil, lakaran kasar dan lakaran komprehensif. Okey, kita pergi kepada soalan 1B. Okey, lakaran kasar. Okey, murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, okey, boleh cuba buat lakaran. Okey, cikgu berikan 1 minit. Okey, semua. 1 minit. Sambil tu saya ingin berborak dengan Cikgu Halim sedikit. Cikgu, kalau saya perhatikan logo ini sebab ditunjuknya buah strawberry. Kalau saya cikgu, ya betul. Kalau saya nak logo ni, saya rasa saya akan ada sebuah syarikat atau kedai yang saya buka di Cameron Highlands. Wah. Mungkin saya boleh jual jus strawberry. Ataupun kita buat apa tu? Strawberry pula, minta maaf. Strawberry celup coklat dia juga. Ya, betul. Jadi sebenarnya soalan ini memberi kebebasan kepada murid-murid kita untuk melakar logo mereka, tetapi subjek matter telah diberikan iaitu buah strawberry untuk menghasilkan produk maksudnya produk makanan lah. Reka bentuk logo yang sesuai dengan identiti syarikat iaitu produk makanan, pengeluaran produk makanan. Betul juga. Okey, murid-murid dah sedia untuk menunjukkan logo masing-masing? Okey, silakan tunjukkan lakaran kasar kamu. Kita tengok. Cuba angkat di kamera. Suhana boleh tinggi sikit, Suhana. Menarik. Okey, tinggi sikit je lagi Suhana, minta maaf. Itu dia. Baik cikgu, apa pendapat cikgu mengenai lakaran kasar mereka? Okey, alhamdulillah. Saya rasa lakaran kasar murid-murid ini dapat membuat lakaran yang baik lah. Okey, contohnya Suhana, strawberry. Suhana boleh angkat tinggi sikit, Suhana. Okey, strawberry coklat. Ini antara produk makanan lah, betul lah. Okey. Kemudian Radwa, Coco strawberry. Okey, mungkin produk baru juga coklat ni. Okey, strawberry organic. Okey, ini Farha dan juga fresh strawberries. Okey, oleh Afifah. Alhamdulillah saya rasa murid dapat menjawab dengan baiklah soalan lakaran kasar ini. Jadi kita lihat contoh yang saya berikanlah. Okey, GC Berry. Okey, jadi kita nak lihat kriteria pemarkahan bagi soalan sebegini. Okey, yang pertama menepati jenis logo, 1 markah. Menepati tema, 1 markah. Okey, guna semula imej yang diberikan, 1 markah. Memasukkan teks, 1 markah. Estetika, 1 markah. Dan kreativiti, 1 markah. Okey, baiklah murid-murid tahniah kerana murid-murid semua dapat menjawab, melakar dengan baik. Okey, cikgu pergi ke soalan yang berikutnya. Okey. Anda diminta untuk menghasilkan reka bentuk logo bagi sebuah syarikat yang baru ditubuhkan. Jadual 7 merupakan maklumat dan imej yang perlu dimasukkan pada logo berkenaan. Lihat jadual 7 Nama syarikat Kuali Panas Catering. Imej, okey, gambar kuali dan juga gambar api lah. Tema warna panas. Okey, berdasarkan jadual 7, terangkan 2 fungsi logo pada sesebuah perniagaan. Baiklah, kita jawab dulu soalan bahagian A ni. 2 fungsi logo pada sesebuah perniagaan. Kita dah bincangkan di bahagian awal tadi ya. Sudah cikgu. Okey, baiklah. Siapa yang nak cuba? Murid-murid di Google Meet, silakan. Mungkin Afifah? Okey, baiklah Afifah. Semua nak cuba cikgu. Semua nak cuba. Silakan Seorang Afifah. satu ke jawapan? Kita dengar. Logo digunakan untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, sebagai identiti visual yang ringkas dan mudah diingati.
Okey, baiklah. Sebenarnya kalau kita ditanya tentang fungsi logo ni ada banyak sebab saya dah jelaskan tadi. Mungkin lebih daripada 8 fungsi yang bersesuaian boleh murid nyatakan. Jadi kita lihat semak jawapan Afifah tadi. Okey, logo digunakan untuk menarik perhatian audiens. Itu adalah kepentingan logo, antara kepentingan yang utamalah sebuah logo. Jadi logo juga sebagai identiti visual yang ringkas dan mudah diingati oleh audiens. Okey, dia mesti menarik pandangan mata pengguna lah. Okey. Dan seterusnya kita beralih kepada soalan B. Okey, lakar dan warnakan logo tersebut. Okey, Hanif, Ya, cikgu. sekiranya diberikan soalan lakar dan warnakan logo tersebut, ini maksudnya proses yang keberapa ya, Hanif? Kalau lakar dan warna sepatutnya proses keempat ya cikgu, lakaran komprehensif. Ya, Kerana betul, kita sudah Hanif, ya. masukkan warna di situ. Okey, baik, Hanif. Okey, kita bagi murid-murid di Google Meet untuk masingkan lakaran mereka. Okey, silakan 1 minit. Silakan cikgu, seperti yang cikgu Ya. katakan tadi, fungsi logo cikgu antaranya untuk audiens mengenali syarikat tersebut ya. Betul, Hanif. Yang lain juga saya ingat seperti untuk mendapatkan kesetiaan audiens kepada produk atau perkhidmatan Betul, yang Hanif. dibekalkan syarikat tersebut ya. Contohnya sekiranya Hanif ingin Hanif membawa kenderaan dan ingin mengisi petrol kenderaan, Ya, cikgu. jadi mungkin Hanif setia kepada sesuatu jenama lah, kepada sesuatu jenama, Ya, cikgu. dan bila melihat logo barulah Hanif pergi ke stesen petrol tersebut. Betul tak, Saya Hanif? setuju. Ya, saya setia kepada jenama tersebut kerana mungkin itu satu kebiasaan Ya. juga dan mungkin kemudahan kerana berada di tempat yang saya ingin pergilah, destinasi saya juga. Ya, baik, betul, Hanif ya. Baik. Okey, kita lihat jawapan murid di Google Meet. Silakan semua murid tunjukkan lakaran anda, lakaran komprehensif anda. Okey, kita lihat ada pelbagai lakaran, Hanif ya. Jadi soalan ni lebih terbuka dan memberikan murid kebebasan untuk menonjolkan kreativiti mereka lah. Menarik Kuali juga. panas catering, okey, ada gambar kuali simboliknya. Okey, ini semua adalah logo jenis combination. Betul tak, Hanif? Saya setuju cikgu. Okey, Combination. baiklah. Okey, jadi saya rasa lakaran komprehensif murid-murid ini sangat baguslah. Jadi kita semak kepada jawapan yang contoh yang saya berikan. Baik. Okey, baiklah. Okey, lakar dan warnakan logo tersebut. Jadi ini antara contoh yang saya berikan lah. Okey, ada gambar kuali di situ, ada gambar api dan ada perkataan ataupun teks kuali panas catering. Okey. Jadi kriteria permarkaannya mestilah menepati tema atau menepati jenis logo yang kita nak, iaitu kombinasi satu markah, menepati tema satu markah, menggunakan semula imej yang diberikan satu markah, memasukkan teks satu markah, okey, estetika satu markah dan juga kreativiti satu markah lah. Jadi ini bagaimana permarkahan diberikan dalam pentadsiran ya, 6 markah. Begitu mudah untuk murid mendapatkan 6 markah lah. Saya rasa ramai murid boleh dapat markah penuh di sini cikgu. Kita boleh gunakan tidak ada had kreativiti kita di sini. Betul, Hanif ya. Baik cikgu, kita pun sudah sampai hampir ke hujung ni cikgu. Ya. Jika kita boleh imbas kembali apa yang telah kita belajar sama-sama dalam topik identiti korporat hari ini. Baiklah, Hanif. Okey, kita imbas. Okey, sebenarnya identiti korporat merupakan satu daripada elemen yang sangat penting lah, yang perlu dihasilkan dengan menekankan aspek kandungan, nilai estetik dan bermakna. Itu memang sangat penting kepada sebuah organisasi ya. Jadi identiti korporat juga mestilah menarik dan berkesan, akan menjadikan suatu rekayan itu mudah diingati dan dapat mengekalkan kesetiaan audiens kita. Okey, baiklah. Cikgu rasa selesai kita kupas topik identiti korporat ini. Semoga semua murid berjayalah, bertekad cemerlang supaya kamu mendapat markah yang baik dalam pentadsiran lah. Okey, terima kasih. Baik, cikgu, saya rasa ini sangat menarik ya. Seperti yang cikgu katakan di situ, kita kena strive to excel ya cikgu. Kita bekerja kuat. Ya. Kita insya-Allah katanya work hard, work smart. Kita kerja kuat. Betul, dan juga kita atur kita punya pekerjaan itu dan insya-Allah kita boleh dapat A. Bukan saja dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital, dalam semua mata pelajaran insya-Allah. InsyaAllah, Dan juga saya rasa menarik betul apa yang kita belajar hari ini dalam topik identiti korporat. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini, iaitu Cikgu Abdul Halim Awang dari SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Terima kasih juga, Hanif. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Ya, Dan juga sama-sama. keempat-empat murid kita di atas talian ni, saya rasa mereka begitu bersemangat dapat jawapan yang betul. Semuanya tepat. Mereka adalah Afifah, Radwa, Farha dan juga Suhana. Beri tepukan untuk diri sendiri.
Boleh dengar tak saya tepuk ni? Dan tentunya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Zubaida. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zubaida kerana bersama kami hari ini, dan kepada murid-murid di rumah. Saya pasti banyak yang telah anda belajar hari ini. Gunakan ilmu itu bukan sahaja hari ini, setiap hari dalam aplikasi kehidupan seharian kita, bukan sahaja dalam peperiksaan tau. Banyak guna ilmu ini dalam identiti korporat ni. Sangat menarik, dan nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam Sukses SPM 2022 di saluran mana? Tentunya Didik TV KPM. Terima kasih semua.